الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة والأخوات، نلتقي مرة أخرى في علوم القرآن، وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن مكية القرآن ومدنيته، وقد قلنا أن القرآن باعتبار زمن النزول أو مكان النزول مقسم إلى المكية والمدنية، وهذا التقسيم موجود عند العلماء المحققين. Jadi we have discussed already in the last week Makkiyah Al-Quran wa Madaniyah. Okay, part of Al-Quran revealed to our Prophet Baginda in the time of Mecca, and another part revealed to our Prophet in the time of Madinah. Ya, jadi kita dah pelajari semua itu. Jadi faliqa'una al-yawm innama huwa litta'akkud min fahmikum nahwa hadzal mawdu' hal fahimtum jayidan am la. Jadi kelas kita pada pagi hari ini adalah kelas pengukuhan kefahaman. Sama ada kalian dah faham betul-betul atau masih ada yang tak clear lagi, ya. Jadi saya mengukur kepahaman kalian daripada soalan-soalan kalian dan jawaban-jawaban kalian. Untuk sesi pagi ini saya meminta kalian untuk menyediakan satu soal sahaja, dan nantinya kalian sendiri akan tunjuk siapa kawan yang akan jawab kalian punya soalan. Jadi tanpa membuang masa, saya bagi kalian 5 minit daripada sekarang untuk buat soalan. Sila. Soalan apa-apa pun Ustaz? Yang berkaitan dengan Makkiyatul Quran wa Madaniyatuh. Lepas tu kita boleh pilih siapa yang nak jawab. Sila. Okey. Ush.
Okey, kita mulakan ya. Jadi aturan game kita hari ini yang ditunjuk buat soalan dan kawan yang ditunjuk untuk menjawab soalan tersebut digalakkan, diharapkan, diminta untuk membuka kamera. Jadi sebelum memulakan jawapan, sebelum memulakan menjawab soalan, buka kamera siap-siap. Sebab kadang gambar profil itu menipu. Ya. Macam gambarnya Khairun Nisa. Gurau je. Jangan marah Khairun Nisa. Okey. Nabda minal an. Okey. فلنبدأ بحسب ترتيب الأسماء كما عندنا في القائمة في الشاشة هنا. ولنبدأ إذن عند أحمد نجايد. أحمد، هل أنت معنا؟ نعم. تفضل يا أحمد. Tanya soalan doktor. Ya. Kena tanya soalan dekat kawan-kawan lah. Ya. Okey, soalan dia berbunyi, Buka kamera. okey, soalan dia untuk Muhammad Hanif Husni. Nampak tak? Kenapakah pengertian Madaniyah dan Makiyah tu daripada segi masa lebih tepat berbanding tempat? Oh, soalan yang bagus, pelik dan mencabar. Bagus, bagus. Okey. Okey, maafkan saya Nujahid, boleh tak ulang soalan? Kenapakah pengertian Makiyah dan Madaniyah dari segi masa lebih tepat daripada pengertian dari segi tempat? Oh, maksudnya sebelum hijrah dan selepas hijrah. Tak masuk. Yang mana lagi tepat daripada segi masa ataupun segi tempat? Okey. Okey, terima kasih Nujahid, saudara Nujahid sebab bagi soalan tu. Saya akan cuba jawab semampu. Yang mana lagi tepat, masa atau tempat, betul tak? Ya. Saya rasa yang lagi tepat adalah jawapan dia masa. Kenapa masa? Tempat dan masa. Sebab ada surah yang turun, ada yang kita tak tahu sama ada tempat itu Makkah atau Madinah. Ya. Ahmad dah bagi penjelasan tu. Jadi ada masanya. Kita tak tahu ini surah, ini ayat turun di mana? Mekah ke atau Madinah kan? Jadi kalau kita ambil dasar masa sebagai ukuran untuk mengenal apakah ini surah atau Madaniyah, itu lebih tepat. Sebab langsung je kita cakap, apa yang turun sebelum hijrah, ya Mekah lah. Apa yang turun sebelum Madinah,
adalah apa yang turun selepas hijrah adalah Madinah. Betul tak, Ahmad? Betul, betul. Bagus kau punya suara no, mencabar betul lah. Betul tak, Hanif? Mencabar tak suara ini? Mencabar doktor. Hampir mencekik. Mencekik betul lah. Okey lah. فتحديد نوعية السورة هل هي مكية مدنية باعتبار زمن النزول أولى من الاعتبار بمكان النزول لأن بعد السور لم يتحدد بعد مكان نزولها هل هي في مكة أم في المدينة فإذا قلنا أن المكية والمدنية باعتبار زمن النزول انتهت المشكلة. No problem. Ya kan? Okey. Nantaki Aisyah binti Ramli. Hal anti ma'ana Aisyah? Buka kamera. Kalau kalian nak minum kopi pun boleh, tak ada masalah. Okey. Ya. Soalan kepada apa? Okey, Hanisa boleh? Apa soalan Aisyah? Apa kepentingan kita untuk tahu ayat Makiyah dan Madaniyah? Siapa? Hanisa. Hanisa. Apa kepentingan kita mengetahui Makki Madani? Limadha yuhimmuna ma'rifatu al-Makkiyah wal Madaniyah? Okey, bagus soalan itu, bagus. Bagus. Hanisa. Hanisa. Hal anti ma'ana? Hanisa. Lain problem lah kok tu. Okey, Khairun Nisa. Khairun Nisa. Khairun Nisa. هل أنت معنا خير النساء؟ Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, saya nak jawab. Silakan ambil kedudukan. Nampak kamu ke? Apa kepentingan Allah, kucing. Kejap. Apa kepentingan mengetahui Makki dan Madani adalah untuk mengetahui hikmah yang terdapat dalam Al-Quran dan mengukuhkan keyakinan kita kepada Al-Quran. Okey. Kita tanya balik.
Aisyah. Aisyah, bersetuju ke dengan jawapan Hanisa tu? Setuju. Setuju? Ya, Doktor. Ya, macam tu lah. Jadi kepentingannya itu supaya kita tahu kan isi kandungan Al-Quran dan mengukuhkan kita punya keimanan kepada Al-Quran lah. Okey lah, saya tak nak tambah. Okey aja. Okey. Terima kasih Hanisa. Syukran Aisyah. Okey. Amirul bin Has. Ambil kedudukan Amirul. Ya, Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan ni Tanya soalan tu. Tak dengar, Amirul. tak dengar. Dengar jauh sangat, sayup-sayup je. Dengar tak? Dengar. Tak dengar Amirul. Assalamualaikum. Dengar. Kena buat macam tu, Amirul. Okey. Macam tu lah. Okey. Soalan ini saya tujukan kepada Muhammad Zarif. Ya. Soalan ni lebih kepada ulang kaji ya. Ya. Jadi nak tanya kepada Muhammad Zarif, apakah perbezaan uslub yang digunakan di antara surah Madani dengan surah Makki? Perbezaan uslub. Quran Madani macam tak sama uslub dia dengan Quran Makki. Agak-agak apa bezanya ya? Oh hebat kau punya soalan Amirul. Muhammad Zarif, tafadhal. Okey. Uslub yang digunakan pada ayat Makki, ayatnya ayat dan surahnya berbentuk pendek ringkas macam surah Al-As, Al-Ikhlas. Lepas tu ayatnya mempunyai kata-kata yang bertenaga, tajam ataupun kasar seperti tabat dan wa'il, celaka untuk penentang akidah, ahlak seperti surah Al-Masad dan Al-Humazah. Adapun untuk muamalat seperti surah Al-Mutaffifin, ia adalah pada Madani. Mempunyai sebutan yang berulang dalam bentuk perkataan seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan ayat lain yang berulang seperti ayat seperti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban yang diulang 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Lepas tu ayat Makki ni juga ayat yang memperincikan ciri syurga dan neraka seperti dalam surah Al-Mursalat. Ayat yang mengandungi celaan terhadap perbuatan kaum musyrikin dan pemimpin-pemimpin mereka seperti Al-Masad, Abu Lahab dan Al-Ma'un, Abu Sufyan. Ayat yang mengandungi sumpah selaras dengan tabiat orang Arab yang suka bersumpah sama ada di awal surah seperti Al-Balad dan Al-As atau di tengah seperti At-Takwir dan Nazi'at. Itu juga. Amirul, macam mana? Terima kasih. Okey, tanda-tanda ayat Madani, ayat yang berkaitan dengan jihad, ayat tentang kaum munafikun kecuali surah Al-Ankabut, ayat tentang sistem kewangan termasuk faraid, ayat tentang hudud dan kisah, soal-soal hak, undang-undang awal kenegaraan, dan last sekali ayat tentang ahli kitab. Kebanyakan ayat dan surah-surahnya panjang-panjang dan perbicaraannya tenang. Setiap hujah dan dalil mengenai hakikat Islam dan iman dibicarakan secara lebih terperinci. Okey, itu je. Amirul, macam mana? Puas hati dengan jawapan yang diberikan. Ya. Jawapan yang sangat detail, lengkap, 100%-nya benar. Masya Allah. Terima kasih Muhammad Zarif. Terima kasih Amirul. Okey. ليس عندي شيء أزيد عليه. Jadi saya tak ada tambahan apapun ya.
kemas kau punya jawaban tu. Okay. Hanisa, once again Anisa, are you here? Naam Ustaz. Naam Doktor. Okay. Sila buat soalan, tetapi minta Aisyah yang jawab. Aisyah tadi dia tak macam tak on ya. Kita try. Aisyah dah on ke atau tidak? Sila soalan. Soalan saya berkaitan dengan apakah ayat terawal yang diturunkan di dalam Al-Quran dan ayat terakhir yang diturunkan dalam Al-Quran. Boleh tak Ustaz? Boleh tak Doktor? Ayat terawal dan terakhir yang diturunkan di dalam Al-Quran. Boleh. Kenapa tak boleh? Kalau Hanisa yang tanya boleh. Okey. Kita minta Aisyah. Aisyah, are you here Aisyah? Okey, lain macam ada problem lah Aisyah ni. Khairun Nisa pula. Macam mana Khairun Nisa? Are you ready? Saya rasa lain problem semua ni. Okey, Lina Khalidah. Tafaddal ya Lina Khalidah. Lina, are you here Lina? Macam lain problem pula. Miza. Baru nak sebut Miza langsung menyorok dia. Muhammad Afiq. Muhammad Afiq. Hal anta ma'ana Muhammad Afiq? Saya lah Doktor. Ya, saya. Okey. Ambil kedudukan engkau dan jawab soalan Hanizah. Saya ke? Siapa lagi kalau bukan engkau? Cepatlah. Muhammad Afiq, saya nak hantar. Boleh ulang soalan Ustaz? Apa ayat yang terawal turun dan ayat yang terakhir turun? Ayat terawal Ambil tu. kedudukan engkau dan nampakkan muka engkau lah, Afiq. Apa Ustaz? Nampakkan muka engkau. Janganlah bagi gambar profil macam ni. Nampakkan muka Afiq? Sekejap Ustaz. Ayat pertama surah Al-Alaq. Betul tak? Okey. Ayat terakhir?
Uh, yang terakhir yang ayat ke saya tak pasti Ustaz. Apa? Okey. Okey. في عند العلماء خلاف في هذا الأمر. Ya, jadi sebenarnya banyak perkataan, ada perbezaan pandangan lah pada ulama dalam menentukan mana yang terawal tu dan mana yang terakhir lah. Tapi ala kulli hal al-muttafaq alaih indal jumhur anna awwala ma nazala minal Quran huwa iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa anna akhira ma nazala minal Quran huwa qauluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat dalam surah Al-Baqarah. Jadi ada yang cakap bahawa ayat yang terakhir turun al-yawma akmaltu lakum, tapi majoritinya ulama ittifaq jumhur bahawa wattaqu yawman, sebab selepas ayat ini turun tak lama kemudian baginda Nabi meninggal dunia ya. Okey, terima kasih Hanisa, terima kasih Afiq dan terjawab. Okey, nantakil ila khairun nisa. Senyap je khairun nisa ini, kok ada ke tak ada? Ya Ustaz. Kau jangan marah sama aku. Aku gurau je. Gambar profil aku comel. Okey, nampak kan muka? Khairun nisa. Ya Ustaz. Ya. Ada soalan Khairun nisa? Ustaz, soalan Ustaz. Sila tanya. Ada soalan Khairun nisa? Tak ada kot Ustaz. Okey, tak ada. Okey, tak apa. Tapi try jawab ya soalan kalian Khairun nisa punya kawan lah. Okey, Lina Khalidah. Lina? Ya, saya. Okey, nah ambil kedudukan Lina dan nampakkan muka dan tanya Khairun nisa. Lina, ada soalan? Soalan saya ciri-ciri ayat Makkiyah. Apa ciri ayat Makkiyah? Khairun nisa? Ya Ustaz. Ayat Makkiyah mesti dia turun kat
Mekah kan. Terus Betul. berlaku sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ya, betul. Ayat-ayat yang pendek. Apa lagi? Lagi banyak tasbih. Banyak apa? Tali tasbih. Tasbih. Perumpamaan maksudnya. Mana? Okey. Kita tanya Lina. Macam mana Lina? Bersetuju ke dengan jawapan Khairun Nisa? Setuju. Ya, macam ni. Suar Makkiyah fiha dawabit ya. Lima'rifati al-Makkiyah dawabit ya. Kullu suratin fiha sajdah. Semua surah yang ada sajdahnya itu adalah Makki. Kullu suratin fiha labsu kalla. Macam surah Al-Hajj tadi, dia Makki sebab ada 2 ayat sajdahnya. Kemudian semua surah yang ada lafaz kallanya itu adalah Makki. Contoh Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian semua surah yang ada qasas anbiya-nya. Okey. Dan seterusnya lah. Macam itulah. Itu adalah ciri yang boleh kita kesan untuk menentukan ini surah Makkiyah atau tidak ya. Okey, terima kasih. Muhammad Afiq dah jawab tadi. Kita lepas Muhammad Afiq, kita ke Muhammad Azim. Muhammad Azim. Are you ready? Ya. Okay, Ustaz. Soalan dia. Okey, soalan dia. Apakah kepentingan bagi kita untuk mempelajari sama ada ianya ayat Madinah atau Makkiyah? Ya. Apakah kepentingan kita mempelajari ayat ini sama ada Makki atau Madani? Okey, siapa yang kau nak tanya? Siapa yang... Siapa je lah Ustaz? Tunjuklah. Rusdah. 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 Nur Rusdah. Ya Ustaz. Jawablah Nur. Dapat mengetahui dan membezakan antara ayat nasah dan mansuh. Okey. Dapat mengetahui secara perkembangan Quran. Dapat menambah keyakinan serta mengukuh pegangan kita tentang keaslian Al-Quran dan kesuciannya. Oh, macam mana Azim? Okey Ustaz. Oh, jawapan yang kemas terus dah. Detail. Okey, saya tak ada tambahan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Muhammad Hanif. Okeylah. Aku bagi kesempatan ke Hanif. Sila.
Tak dengarlah Hanif. Oh, saya bagi soalan Ustaz. Bagilah soalan. Oh, saya bagi soalan. Okey, soalan saya tujukan kepada Nik Nurlaili. Okey, soalan dia senang je. Okey. Saya bagi ciri-ciri dan Lili jawab. Sama ada surah tu surah Makiyah ataupun Madaniyah. Boleh ke Lili? Okey. InsyaAllah. Saya bagi 3 ciri. Okey, yang pertama, semua ayat dalam surah tu ada ayat yang berkaitan dengan sejadah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ada lafaz kalla. Dan Surah yang ketiga, sebut lagi ciri ketiga. Mudah betul kau punya soalan. Belum lepas kau punya soalan. Nik Nurlaili dah jawab, hoi. Saya memudahkan urusan orang. Ingat dah habis. Baguslah kau. Kau memudahkan urusan orang, oh. Hebat kau. Okeylah, Hanif. Muhammad Nur Aiman. Saya Ustaz. Dia Ustaz. Belum. Masuk tangan. Saya baru lepas makan Ustaz. Tiga atau bertiga? Okey. Muhammad Nur. Allah. Muhammad Nur. Ni saya Ustaz. Cepatlah bagi soalan kau. Okey. Mungkin kau. Muka. Ui, handsome-nya. Apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Naim bin Harif Saleh. Semua orang tahu. Aduh, saya apa nak tahu? Cepat, hoi. Berapa saya nak tanya random lah. Siapa yang tahu boleh jawab lah. Okeylah, cepatlah. Banyak betul kau punya mukadimah. Okey. Saya surah yang mula dengan perkataan Alhamdulillah ni ada berapa banyak? Kam adat suar fil Quran allati budiat bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz. Berapa surah yang dimulakan dengan alhamdulillah? Pelik kau punya soalan, siapa yang boleh jawab? Try lah. Aku rasa Muhammad Nur suka matematik, oi. Berapa?
Siapa tu? Rusda. Nampak kamu ke Rusda? 5, betul ke? Muhammad Nur? Betul ke 5? 5. Cuba sebut surah apa tu, Rusda? 5 surah apa tu? Cek. Surah apa tu, Rusda? Tak tahu. Oh. Okey. Muhammad Nur, betul tak 5 surah? Ha? Buka mic tu. Buka mic tu. Marum. Teka je tadi tu. Buka mic Marum. Oh. Muhammad Nur, betul tak? Surah Al-Quran. Kat ni dia cakap 4 surah. Cuba sebut. Surah As-Sajadah, Fusilat, An-Najm dengan Al-Alaq. Lepas tu betul 5. Lepas tu satu lagi Al-Fatihah. Al-Fatihah kat sini Ustaz. Okeylah. Al-An'am adakah situ? Apa Ustaz? Al-An'am adakah? Tak ada Ustaz. Al-An'am dimulai dengan apa ya? Ada. Hanif apa? Okeylah. So kalian kena cek semula ya. Pastikan berapa surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Benda-benda macam ni sepatutnya ada di luar kepala sebenarnya ya. Okeylah. Okey, saya rasa kita dah tiba masa kita kena bersurah ni. So jangan risau yang belum dapat punya giliran untuk bertanya, menjawab, insyaAllah next round kita akan mulakan dengan yang belum ya, macam Siti Rabia belum. Saya rasa dia dah tak sabar dah untuk mencabar kalian dengan soalan-soalan pelik dia itu. Dengan Siti Nur Farah. So kita tunggu next round ya. Okey, terima kasih, askurukum ala husni mutaba'atikum wastimaikum. I am happy ya, sebab nampaklah kau faham apa yang kita dah pelajari minggu hadapan. Soalan-soalan kalian ada yang betul-betul mencabar ya. Soalan kalian meskipun tak terlalu pelik, tetapi dia punya susunan soalan itu memang kemaslah. Maknanya kalian faham apa yang kalian nak daripada soalan itu, dan jawapan-jawapan kalian pun Masya Allah ada yang sangat detail sangat ya. Bahkan ada jawaban yang tak ada dalam buku. Dia datangkan sendiri jawapan itu, dan ianya betul ya. Jadi itu yang kita mahukan. Okey. Naltaqi insyaallah fil usbu'il qadim wa ashkurukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama.